الكريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah sama-sama kita mulakan sesi pengajian daurah Marhaban ya Ramadan pada pagi ini. Kita bacakan doa di muka surat 3 insya-Allah untuk memulai majlis taklim untuk kita belajar kitab ni. Hari ini mungkin akan khatamlah insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni uqaddimu ilaika baina yaday kulli nafasin wa lamhatin wa lahdatin wa khatratin wa tarfatin yatrifu biha ahlu samawati wa ahlul ardi wa kullu syai'in huwa kainun fi 'ilmik aw qad kan. Uqaddimu ilaika baina yaday dhalika kullihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi fi kulli lahdatin abada 'adada ni'amillahi wa afdalih. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa 'allimna min ladunka ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahil aziz wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sallim. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastawdi'uka ma qara'nahu aw naqra'uhu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfadhhu alaina hatta taruddahu ilaina waqta ihtiyajina ilayhi ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarja'ul amru kulluhu ya fattahu ya alim iftah alaina fatahan qariba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi waf'al kadzalika bi ahbabi abadan warzuqna kamala futuhil 'arifin wal fiqhi fid din ma'a kamal ikhlas was sidq wal yaqin wal 'afiyah wal ghina wan nasr wal hifdh wan naf' wal intifa' wal khaira wa khairatid darain wa ulumil awwalin wal akhirin amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Surat apa tadi? 2 4 Baik, bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita sambung pada hari ini perkara-perkara yang disunnahkan pada saat Aidul Fitri. Jadi sunnah ni ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Itu sunnah. Perkara yang kita lakukan itu diberikan pahala oleh Allah bagi pelakunya dan tidak diletakkan dengan hukuman pada orang yang meninggalkannya. Itu sunat ataupun sunnah. Sunnah juga adalah jalan yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaiklah untuk kita ikut. Jadi untuk berhari raya ni ada jalannya yang taklah dituntut dengan jazam kita melaksanakannya, iaitu tidak wajiblah.
Tak berdosa kita kalau kita tak buat. Tapi kalau kita dapat buat, pahalanya ekstra. Pahalanya lebih. Jadi pada perkara sunnah, eloklah kita laksanakan. Dia ajar adik Nabi kita SAW. Ya, baik. Yang pertama, menghidupkan malam Idul Fitri dengan memperbanyakkan ibadah. Contohnya solat sunat, membaca Al-Quran, berselawat. Biasanya malam ni malam yang dah tak ada tarawih. Malam raya dah tak ada tarawih. Kita kalau tak, malam-malam hari Ramadan tu, 10 yang akhir tu, giat kita kan. Tiba-tiba malam raya, terus enjoy, hilang tak sembahyang sunat langsung. Tak kenalah sebenarnya. Padahal malam raya tu yang paling patut untuk kita hidupkan. Sebab kita dah baca dah sebelum ni hadisnya. Kan, apa namanya? Oh, lepas tu hadisnya. Ya. Jadi, sebab apa? Kalau tak dihidupkan malam itu, nanti takut-takut dimatikan hati kita oleh Allah Ta'ala. Jadi biar ada bahagian daripada malam itu berterusan. Maknanya taklah kita stopkan macam apa? Terkejut lah kan. Kita dah hidupkan, tambah nak cari Lailatul Qadar akhir-akhir tu. Maknanya ibadahnya Masya Allah. Tiba-tiba malam raya, dia bertukar kan. 360 dia bertukar, duk main merecun pula, tua-tua main merecun. Kan dia pula yang beria-ria pula. Asalnya beli nak bagi budak-budak seronok. Rupanya orang tua yang seronok. Dia pula yang dia jadi permainan orang tua pula. Mana tak mainan orang tua je. Merecunnya harga 120. Kan bukan level budak-budak lah nak beli merecun 120. Budak-budak takkan main pop-pop baling ke lantai tu boleh lah. Ini meracun roket je, hak yang dengan bunga, dengan apanya, beribu kadang-kadang orang perhabis duit. Kan? Jadi malam raya tak dihidupkan dengan ibadah. Jangan begitu. Ya. Okey, jadi membaca Quran, selawat, bertakbir, berzikir. Jadi itulah kalau orang-orang lama dulu-dulu di kampung, dia malam raya tu dia pergi rumah ke rumah. Dia bertakbir dari rumah ke rumah. Dia orang akan pakat-pakat lah satu kampung tu rumah mana yang nak terima jemputan. Zaman kita ni mungkin payah sikit lah. Waktu-waktu macam ni nak COVID apa semua ni agak terhad sikit lah. Jadi kalau dulu tu memang kemeriahan itu diraikan kan. Di satu kampung 20 rumah nak sertai. Jadi adalah yang pusing pergi takbir, hidupkan malam tu dengan zikir. Kalau 20 rumah dia pergi, kali berapa kan? Kali berapa? Ya, jadi macam itulah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahya lailatal 'aid lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub." Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka nescaya hatinya tidak akan mati pada saat matinya semua hati. Hidupkan malam raya, hatinya Allah hidupkan. Begitu. Yang dimaksud dengan matinya hati dalam hadis atas ini adalah rasa cinta kepada dunia yang telah menguasai hati. Sedangkan menurut sebahagian ulama, maknanya adalah dijaga daripada su'ul khatimah, yakni meninggal dalam keadaan tidak Islam. Wal'iyadzubillah. Jadi Allah Ta'ala pelihara. Maksud hati yang mati tu adalah hati tak ada iman lah. Jadi takut-takut kalau malam raya tu dia macam ni lah. Gambaran dia mudah. Gambaran dia, kalau dia hilang terus ibadah dia pada malam raya, seolah-olah dia bergembira dengan hilangnya Ramadan. Dan Ramadan dihidupkan dengan ibadah, tiba-tiba dia seronok pula. Kan? Oh, kita, dia panggil? Dia ikut sunnah setan lah. Setan kan malam tu kan dah start dia lepas. Jadi bila dah terlepas, dia pun 2 kali 5 macam setan terlepas juga. Sakan dia macam tu. Jadi seolah-olahnya takut besok sampai dia tak ada sensitif iman dia dalam hati, mati dalam keadaan tak ada iman. Wal'iyadzubillah. Takut jadi begitu. Jadi sebahagian ulama kata su'ul khatimah tu, mati dia dalam keadaan yang tak elok. Paling sikitnya untuk mendapatkan kesunahan dalam menghidupkan malam hari raya, iaitu solat isyak dan solat subuh berjemaah. Itu sekurang-kurang lah. Kan kalau dah tak tarawih, memang tak tarawih lah. Jadi sembahyang isyak tu pergi ke masjid. Malam tu, subuh esoknya, pagi raya tu pun sama juga. Pergilah berjemaah di masjid. Ini ada hadisnya. Kan ada hadisnya. Kita kan nak dapat pahala qiyamul lail.
Kita nak hidupkan Ramadan tu nak dapat qiyamul lail. Jadi ada satu hadis Nabi sebut, man sallal isya fi jamaah faka'annama qamal laila nisfah. Wa man salla subha fi jamaah faka'annama sallal laila kullah. Siapa yang sembahyang isyak berjamaah, maka dia mendapatkan pahala seolah-olah dia qiyamul lail separuh malam. Dan siapa yang sembahyang subuh berjamaah, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala berqiyamul lail sepenuh-penuh malam. Jadi memang bulan Ramadan ni pun sama je sebenarnya. Kalau dan setiap waktulah. Habis-habis malas kita pun tak tarawih, tak larat, isyak dengan subuh tu bagi jemaah. Jadi kata ulama itu sekurang-kurang qiyamul lail. Kan? Sebab apa? Kita buat itu penutup malam iaitu isyak. Penutup pula. Pembuka malam sembahyang isyak. Penutup malam sembahyang subuh. Jadi buka dengan tutup dijaga. Tengah-tengah tu pun macam dia sembahyang juga. Diberi pahala oleh Allah Ta'ala. Samalah sebenarnya banyak. Allah Ta'ala nak bagi pahala ni banyak. Intizar waktu salah ila salah pun sama kan. Kita sembahyang maghrib, kita tunggu kejap isyak. Sementara tu duduk ke, itikaf ke, baca Quran ke apa ke. Sepanjang kita duduk tunggu tu, diberi pahala seolah-olah kita sembahyang. Walaupun tak sembahyang. Tu dia panggil pahala intizar. Daripada satu waktu pada satu waktu tunggu tu pun macam dia sembahyang juga. Kan itu subhanallah. Allah Ta'ala nak bagi pahala ni banyak waktu dia. Termasuklah qiyamul lail tadi. Tapi bayangkan kalau dia dah sembahyang isyak dan sembahyang subuh pun dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kalau dia memang tambah dengan qiyam, lebih-lebih lagi lah kan. Jadi kita kata kita ni memang nak dengar yang ni je lah kan. Nak dengar yang sekurang-kurang tu. Jadi kalau boleh, sembahyang sunat apa ustaz nak sembahyang malam raya? Ni ada pandangan ni. Isyak dengan subuh berjemaah je. Saya ambil ni je lah. Sebab sekurang-kurang kan. Punya malasnya kita. Itu pun ditanya tu. Masa dibahas hadis tu, ada yang tanya lagi. Ustaz, hadis ustaz sebut tadi, kalau sembahyang isyak berjemaah, separuh malam. Kalau sembahyang subuh berjemaah, sepenuh malam. Jadi tak payah pergi yang isyak lah. Kalau subuh saja kan pun dah dapat sepenuh malam. Jadi ulama syarah dah dalam syarah hadis. Apa maksud separuh malam pada sembahyang isyak? Sebenarnya maksud dia adalah kalau buat salah satu. Kalau dia buat satu saja, subuh saja atau isyak saja, dia dapat separuh. Kalau dia buat dua-dua, pembuka dan penutup, baru dia dapat penuh. Jadi jangan kira nak jimat sajalah kita kan. Paling sikit saja yang dia nak. Kan? Okey, sunnah yang kedua. Sunnah yang kedua, mandi. Mandi sunat hari raya. Mulai masuk waktunya. Bila boleh start mandi sunat raya? Iaitu setelah pertengahan malam. Lepas pukul 12 boleh dah. Sebenarnya. Lepas tengah malam tu dah boleh dah. Ini menurut pandangan yang kuat dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan yang paling afdal, sebelum berangkat melaksanakan solat sunnah Aidil Fitri. Jadi malam tu dah boleh atau subuh tu pun dah boleh. Kalau sebelum pergi sembahyang raya, kalau sembahyang raya ada buat pukul 9, dia nak pergi 8.30, 8 suku tu dia mandi. Itu paling afdal lah. Ya, sebab keadaan dia bila berkumpul dengan orang tu dalam keadaan yang sangat baik. Segar lah. Kalau masa zaman Nabi dulu, mereka berkumpul di satu tempat, lapang, dan sebelum nak sampai ke musalla ataupun tempat solat tu, mereka akan lalu satu perjalanan dulu, musafir. Naik unta, naik kuda, jalan kaki, kadang-kadang sejam, 2 jam nak sampai ke tempat sembahyang jemaah untuk sembahyang raya. Jadi dia mandi sunat tu daripada malam kan. Kadang dia bertolak tu daripada 3 pagi, daripada 4 pagi. Untuk, maknanya daripada subuh, kalau biasa kami pun di negara Arab, sembahyang raya ni memang lepas subuh tak berapa lama terus sembahyang. Dia tak tunggu lama. Kadang 6.45 macam tu dah sembahyang. Kalau habis subuh tu pukul 6 suku macam tu, lebih kurang setengah jam, kita buat teruslah sembahyang raya. Jadi mandi sunat hari raya. Okey. Menurut sebahagian ulama, mandi ni adalah waktunya mulai setelah azan subuh. Sedangkan sebahagian ulama yang lain kata mandi sunat Idul Fitri waktunya daripada permulaan maghrib. Jadi ada yang kata daripada tengah malam, ada yang kata daripada maghrib. Kenapa maghrib? Sebab dah start masuk Syawal.
Masuk Syawal lah. Mandi hari raya disunatkan juga untuk para wanita yang masih dalam keadaan haid ataupun nifas. Dan ialah sebab dia pun tak boleh nak pergi sembahyang raya. Tapi mandi sunat ni pun pada orang haid pun sunat juga. Dapat pahala. Kan? Dan juga bagi siapa saja yang ingin menghadiri solat sunat Idul Fitri. Jadi digalakkan bagi orang perempuan datang bulan pun digalakkan dia hadir sembahyang raya. Duduk di tempat, jangan duduk dalam dewan solat lah. Duduk di luar supaya apa? Dapat memanfaatkan khutbah hari raya. Dan dapat menzahirkan syiar hari raya tu. Hadir juga. Contoh lafaz niat mandi pada hari raya. Nawaitul ghusla li yaumil aidil fitri lillahi ta'ala. Ni nak matilah. Kan sahaja aku mandi sunat hari raya kerana Allah. Sebab tu kita kata niatul mu'min khairun min amalih. Kan innamal a'malu bin niat. Mandinya sama je, macam mandi harus, mandi sunat, mandi wajib. Itulah mandinya. Kita mengenakan air pada seluruh badan. Tapi beza dia ada niat. Niat yang harian kita, mandi harian kita tu tak ada niat lah. Kan kita mandi je tu, tak sempat nak fikir apa-apa ataupun kita tak letak dalam apa-apa dalam hati kita. Tapi niat mandi sunat dan mandi wajib itu berpahala. Maka sesuatu yang diberi nilai pahala tu ada niat dia, ada tujuan dia, ada qasad dia yang diletakkan kehendak dia tu dalam hati dia. Jadi waktu air mula-mula sampai ke badan kita, waktu tu lah niat. Sesimpel itu. Mana aku mandi ni mandi sunat ni. Sebab apa mandi sunat? Galak aku mandi ni. Sebab nak hari raya. Hari ni hari raya, ini sembahyang raya. Buat mandi ni, diniat dalam hati macam ni sebab siapa? Lillahi ta'ala, sebab Allah. Itu je lah. Waktu air tu hati kita tu lintas macam tu. Aku ni mandi sunat raya. Kan? Dapat pahala. Mandi pun dapat pahala. Okey, yang ketiga. Memakai wewangian dan berhias diri. Dan juga disunnahkan untuk memakai pakaian yang baru. Baik yang berdiam di rumah atau yang keluar rumah. Bagi anak kecil ataupun orang tua. Semua sekali. Itu yang kita duk sibuk cari baju raya tu. Kan? Sebab apa? Sebab berbeza dengan hari Jumaat. Kalau hari Jumaat tu hari raya mingguan orang Islam. Hari Jumaat sunnah pakai putih bagi orang lelaki lah. Tapi kalau hari raya sunat pakai baru. Beza Jumaat sunat pakai putih walaupun lama. Tapi kalau hari raya sunat pakai baru. Dan digalakkan juga bukan putih. Lain daripada putih. Warna lah untuk naikkan seri gembira di hari raya. Okey, boleh. Ni galakkan. Kata ulama, kalau tak ada baju baru macam mana? Kalau tak ada baju baru, guna yang baru dibasuh. Jangan, maknanya baru juga, tapi baru dibasuh. Kalau pakaian tu pakaian lama yang dihadiahkan oleh orang pun boleh. Dia tetap baju baru bagi kita. Baju tu lama, mungkin lusuh dah. Tapi orang yang tak pakai, orang bagi kita. Jadi kita, baju tu baru bagi kita. Pun boleh baju tu juga. Okey. Kalau jatuh hari raya pada hari Jumaat. Macam mana pula? 2 kali sembahyang tu. Sembahyang raya pagi, sembahyang Jumaat tengah hari. Kata ulama, pagi pakai baju raya, tengah hari pakai baju putih. Pagi pakai baju raya, tengah hari pakai baju putih. Itu sunnah lah. Ini nak cerita pahala lebih ni. Kalau tak buat pun tak apa. Kan? Tapi kita tak nak lah yang bila sebut sunnah tu sunnah je. Jadi kita akan nanti meringan-ringankan. Padahal dia ruang pahala yang banyak untuk kita. Sekadar pakai baju baru kan. Pakai baju baru pun ataupun baju yang baru dibasuh. Kita dah spare dah baju kita 3 tahun dah straight kan. PKP dia pun nak tunjuk apa pun. Badan pun makin kurus nampaknya. Jadi baju tahun-tahun yang lepas boleh sangat kita pakai. Bila tengok-tengok balik pakai, okey lagi, rupanya dah 30 kilo turun. Kan? Sehari turun 1 kilo. Dahsyat puasa dia tu. Sehari turun 1 kilo. Nampaknya naik je. Kalau boleh pakai lagi baju tahun lepas, tak apalah kan. Tapi basuh dulu. Maknanya kita spare, dah siap air apa semua. Yang ni kita tak pakai lagi, besok raya baru pakai. Yang baru dibasuh. Kan? Okey. Habis. Jadi semua sekali lah. Orang tua ke, orang muda ke kecil ke, semua yang keluar rumah ke, yang dalam rumah pun sama. Nampak ni? Jadi
terjawablah soalan. Ada orang kata kita dalam tempoh PKP ni rentas negeri pun tak boleh. Buat apa nak pakai baju raya, nak beria-ria? Tak, sunnah. Kalau orang tanya kenapa nak berhias-hias pakai juga baju raya ni, saya buat bukan sebab PKP tak boleh keluar rumah. Dalam rumah pun saya disunnahkan berhias untuk beraya. Pakailah baju cantik-cantik. Kan? Dalam rumah pun tak apalah. Sebab kita berhari raya tu hati kita dengan Allah. Kan walaupun tak boleh keluar daripada rumah, kan. Okey. Panas ke belakang? Kalau panas tu buka aircon. Time kelas bolehlah buka. Kalau panas boleh buka aircon. Okey, yang keempat. Yang keempat. Disunnahkan ketika akan berangkat ke masjid untuk berjalan kaki. Jadi sunnah jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Pahala lebih. Pahala lebih lah. Kan? Dan kenapa jalan kaki? Biasanya bila jalan kaki, dia peluang untuk kita jumpa lebih ramai orang. Jadi jiran-jiran mungkin sekampung tu, kita lalu rumah dia sebelum ke masjid tu, dulu gelap je rumah ni, ada orang yang balik ni. Kan maknanya balik family ni lama dah ni, musafir ke mana dia kan. Bila nampak tu hidup rumah tu, tengok pula dia nak keluar beraya, tegur kawan 10 tahun tak jumpa, kawan lama sekolah rendah, time bila kita nak start jumpa? Kan time raya lah. Yang boleh balik lah. Kita dah setahun dua ni dah tak merasa lah kan suasana itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala angkatlah musibah ni sampai kita boleh kembali kepada keadaan kita yang asal lah. Dan kata para ulama' juga, tu di bawah tu ada rupanya, kita baca bawah tu lah. Jadi kena lalu jalan yang berbeza arah ketika akan berangkat dan pulang. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Dan yang lebih utama, jarak jalan ketika pergi lebih panjang daripada ketika balik. Sebab apa? Sebab khutwah ilal masjid tu pahala kan. Kan disebut dalam hadis, langkah ke masjid, satu langkah dapat pahala, satu langkah hapus dosa. Kan? Jadi bila kita jalan kaki, lepas tu pergi pula jalan dia lagi panjang daripada balik. Jadi perginya tu lebih banyak dosa dihapus. Lebih banyak pahala yang dia dapat. Jadi ulama' susun dah tu. Semuanya ada dalil dia, ada hadis-hadis dia. Kan hadis dia umum, pergi ke masjid satu langkah padam dosa, satu langkah dapat pahala. Jadi ulama' pesan panjangkan sikit jalan, pergi jalan lain, balik jalan lain. Okey. Hal ini dikarenakan beberapa sebab. Satu, kalau dia daripada golongan ulama', maka dapat memudahkan bagi masyarakat yang ingin menanyakan hukum syariat kepadanya. Jadi tok guru yang berjalan, dia orang nampak tegur, Assalamualaikum tok guru, apa saya nak buat ni? Saya nak pergi sembahyang raya ni. Sempat tanya hukum ke tok guru on the way ke masjid. Kan tok guru kata, mandi dah belum? Tak mandi lagi. Mandi sunat, jangan lupa niat. Contoh. Kan saat lagi pergi masjid. Contohlah. Masyarakat dapat manfaatkan dia kalau dia ulama'. Yang kedua, agar kedua jalan tersebut menjadi saksi perjalanannya pada saat melaksanakan ibadah. Batu yang kita pijak, pokok yang kita lalu sebelah, burung-burung yang ada di situ, semuanya jadi saksi besok di hari kiamat. Aku jadi saksi, aku telah dipijak oleh dia dalam keadaan dia melakukan ibadah. Saksi kita dunia ni ada 5 kan? Ada 5 ke? Seingat saya. Yang pertama Allah. Memang Allah saksikanlah apa saja yang kita buat. Yang kedua malaikat. Malaikat catat. Apa kita buat, malaikat catat. Yang ketiga manusia. Nanti di hari akhirat, orang-orang yang kita tolong semua jadi saksi amal ibadah kita. Bila kita duduk mengharap-harap tengah timbang-timbang amalan tu, nampak sama rata dosa dengan pahala. Alamak ni kalau berat sikit pahala ni okey juga. Siapa dia lagi? Pahala tang mana lagi? Minta tolong malaikat cari. Cuba cari-cari tengok. Nak beratkan sikit pahala. Panggil lah. Panggil. Kamu kenal dia? Tak kenal. Tapi aku kenal kamu. Orang tu kata kan. Aku tak kenal kamu.
ada satu ketika aku sangat haus, dia kata. Kamu ada air sebotol pada kamu pada waktu tu, kamu bagi pada aku. Hilang haus aku sebab air kamu. Kamu memang tak kenal aku, entah siapa-siapa lalu tiba-tiba kamu bagi, aku dapat bahagian daripada kebaikan daripada kamu. Jadi ada doa dia pada orang tu, ya Allah, murahkan rezeki dia, dia tolong aku. Dapat berat sikit timbangan pahala dia. Jadi manusia tu jadi saksi. Yang kita dah tolong, yang kita jumpa dengan dia, buat baik, apa semua jadi saksi. Kan? Macam hari ni lah, ni kuliah kita ni. Setiap ni jadi saksi. Satu sama lain. Yang saya baca kitab ni jadi saksi pada tuan-tuan. Besok tanya dia Allah Ta'ala, betul ke mengajar? Inilah wajah-wajah yang akan didatangkan. Betul lah Ustaz? Kan betul lah cakap malaikat lah. Cakap betul. Memang kami saksi, memang kami datang Ustaz mengajar depan tu. Ditanya pula pada wajah-wajah ni, betul ke datang mengaji? Kan? Saya pula jadi saksi, betul lah wajah-wajah ni lah yang mengaji masa saya. Baik yang ada di sini ataupun masa yang tengok online ni. Kan? Jadi semua kita akan jadi saksi ni antara satu sama lain. Berapa dah tu? 3. Allah, malaikat, manusia. Yang keempat, jamadat, benda-benda mati. Ataupun tempat lah. Tempat atau jamadat. Benda-benda mati. Ini kitab-kitab ni, rak ni, meja yang kita duduk, kursi yang kita duduk, lantai yang kita pijak, jalan yang kita jalan daripada rumah sampai ke tempat ni, semua tu jadi saksi. Batu-batu, semua jadi saksi. Yang kelima apa? Anggota badan kita. Anggota badan kita. Tangan yang menulis, yang pegang pen tu, telinga yang dengar kuliah hari ni, kaki yang berjalan ke tempat, anggota badan kita, kan, jadi saksi. Itu 5 saksi kita di hari akhirat. Okey. Mana tadi? 2 3. Supaya dapat bersedekah kepada fakir miskin yang ditemuinya di jalanan. Itu pun manfaat dia lah. On the way nak ke masjid, nampak orang, berhenti, bagi sedekah. Yang keempat, kerana pahala berangkat lebih besar daripada pahala pulang. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abdul Rahman bin Khatib radhiyallahu anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'til 'id masyian yarji'u fi tariqin wa ya'khudhu fi akhar. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk solat Id dalam keadaan berjalan kaki. Beliau datang dari arah yang lain dan pulang dari jalur yang lain. Baik. Jadi sunnah tu ikut Nabi. Yang kelima, disunnahkan makan sesuatu sebelum solat sunat Idul Fitri. Tujuan dia apa? Membezakan antara hari raya dan hari puasa Ramadan. Jadi 30 hari kita tak sarapan. Jadi nak raikan tu, hari raya kan hari haram puasa. Jadi nak bezakan hari yang lain tu haram makan sebab puasa. Jadi dah habis dah semalam 30 Ramadan. Hari ni hari raya, haram puasa. Jadi awal-awal sarapan dulu sebelum keluar. Sunnah. Kan maknanya kalau makan dulu sebelum keluar pun pahala juga. Kita boleh je kata saya tak biasa lah makan pagi-pagi kan. Lepas sembahyang raya sekali pukul 10 lebih macam tu baru kita makan sedap sikit. Tak, makan dulu sikit. Tak apa, janji makan. Makan tu ambil sunnah sebelum pergi sembahyang raya. Dan yang lebih utama dengan makan 7 butir kurma. Adapun pada solat sunnah Aidul Adha terbalik. Ni sembahyang raya puasa makan dulu. Sebab nak bezakan dengan Ramadan. Tapi sembahyang hari raya puasa mana, hari raya haji mana ada puasa sebelum tu. Adalah puasa Arafah tu kan, 9 Zulhijjah tu, tapi bukanlah sebulan. Itu pun puasa sunat lah, bukan puasa wajib kan. Jadi hari raya haji tidak disunnahkan untuk makan sesuatu sebelum melaksanakan solat. Makan lepas sembahyang. Makan lepas sembahyang. Hal ini sebagaimana disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sayyidina Buraidah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kul wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat solat sunat Idul Fitri kecuali setelah makan terlebih dahulu, dan tidak makan tatkala berangkat untuk solat Idul Adha kecuali jika beliau telah pulang selesai solat. Cuma masalah kita satu je. Kita dah bantai sarapan tu ketupat 8 biji. Rendang 3 pinggan.
Itu je masalah kita. Nabi suruh makan kurma aje 7 biji kan. Makanlah, ambil sunnah. Yang kita lepas geram. Sebulan dah tak sarapan ni. Kan pagi-pagi tu habis semua keluar atas periuk. Lepas tu mengantuk. Tidur. Bangun-bangun pukul 11.30. Orang habis lama dah sembahyang raya. Kan? Jadi macam mana tu keadaan macam tu? Tertidur, tak sempat sembahyang raya. Sembahyang raya lah. Sampai sebelum Zuhur boleh lagi. Buat seorang-seorang kat rumah. Tahun lepas dah imam sendiri dah kat rumah kan. PKP. Tahun lepas baru kita tahu rupanya sembahyang raya ni boleh buat seorang. Di rumah. Kan? Jadi rugi lah kalau tertidur ke apa ke. Jadi nak sembahyang raya pukul 11.30. Boleh tak? Seorang-seorang sembahyang raya? Boleh. Cuma seorang-seorang tak payah khutbah lah. Sembahyang raya seorang-seorang sekali berdiri depan cermin. Ittaqullah. Usikum wa iyya ya bittaqullah. Jenuh kan. Tak payah khutbah. Khutbah pun boleh juga kan, tapi biasanya khutbah ada keluarga lah. Ada keluarga. Habis. 6. Tidak sunnah untuk mengumandangkan azan dan iqamah sebelum melakukan solat sunat Idul Fitri. Akan tetapi yang disunatkan hanyalah berupa panggilan untuk solat. Jadi ini kita pun dah bahas sebelum ni dalam bab tarawih kan. Yang sunat untuk azan dan iqamah itu hanyalah sembahyang fardu. Fardu tu seruan dia adalah azan iqamah. Azan nak panggil orang bagi tahu masuk waktu. Iqamat nak bagi tahu orang seru supaya kita nak sembahyang dah. Dengan lafaz tambahan pada iqamah kan, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Jadi maksud qad qamatis salah tu adalah solat ni hampir-hampir saja didirikan. Dekat sangat dah ni. Kita dah nak sembahyang ni. Jadi kata ulama pun dalam mazhab kita, waktu iqamat tu baru sunat bangkit. Kalau kita tengah duduk qomat ada dua pandangan. Satu waktu qad qamatis solah, satu lagi waktu habis qomat. Baru bangun. Cumanya kalau orang yang uzur ke lambat bangun ke apa, dia boleh bangun daripada awal iqamah. Tak ada masalah. Tapi kalau nak dapat pahala sunat, tunggu qad qamatis solah ataupun tunggu habis qomat. La ilaha illallah baru bangkit. Dan susun saf. Okey. Jadi jangan azan pula lah. Orang pun pelik kan. Sembahyang dah lah pukul 9.30. Azan pula waktu apa pula ni? Contoh lafaz panggilan. As-salatu jami'ah. Itu boleh. As-salatu jami'ah. Tarawih pun sama. As-salatu sunnatat tarawih min qiyami syahri Ramadan. Athabakumullah. Itu seruan lah tu. Seruan. Ganti kepada iqamat tadi. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Zuhri. Bacalah sedikit hadis tu. 7. Disunnahkan bagi makmum untuk datang pada permulaan waktu. Makmum sunat datang awal. Adapun bagi imam, sunat datang tatkala solat akan dimulai. Imam sunat dia datang lewat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi SAW keluar untuk solat Id ke musalla dan beliau tidak memulai amalan apa pun kecuali langsung solat. Jadi solat dululah. Yang ke-8, mulai melaksanakan solat sunat Idul Fitri setelah 6 minit daripada terbitnya matahari. 6 minit, 16. 16 minit daripada terbitnya matahari. Lepas waktu syuruk lah. Lepas waktu syuruk. Disunatkan untuk memberi ucapan selamat. Jadi seawal-awal itulah boleh. Sebenarnya awal boleh. Tapi kita biasanya kita balik dululah. Lepas subuh tu kita balik dulu. Disunatkan untuk beri ucapan selamat, tahniah saat hari raya. Seraya saling berjabat tangan dengan sesama mahramnya. Sekarang COVID, ni payah sikit. Seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan lah. Ini kita terlebih adab pula daripada ilmu. Itu masalah. Orang kita daripada dulu lagi kan. Asal perempuan tua daripada kita je, kita panggil makcik je, semua salam belaka. Padahal kadang mak saudara pun ada beza. Mak saudara yang betul-betul adik-beradik ayah kita, hak tu bolehlah kita salam. Mak saudara yang mana dia tu hanyalah isteri pakcik kita,
tak boleh salam. Tu kena tahu beza tu. Yalah, kita kecil-kecil dulu pun yalah tak tahu kan. Kadang dah terbiasa sampai besar salam. Sebab panggil dia, kita umur jauh beza kan. Umur jauh beza. Dah besar-besar baru tahu rupanya sepupu. Sepupu kan. Umurnya 15 tahun, 20 tahun beza. Dan kita ingat kan makcik rupanya sepupu. Kan jadi macam tu. Banyak yang kita tak tahu sangatlah. Tapi sebab apa? Sebab itulah tadi, kadang-kadang terlebih adab daripada ilmu. Daripada dulu kita dah dibiasakan salam ni, salam. Hormat. Kan sebenarnya bukan hormat hormat. Tapi bukan mahram. Kena ambil tahulah mana satu makcik yang boleh kita salam, mana satu yang tak boleh salam. Kenapa tak boleh salam tu? Sebab dia mahram sementara saja. Dia tu jadi mahram kita, kan, dia ada tempohnya selagi dia bini pakcik kita lah. Kalau pakcik kita tu ceraikan dia, kita boleh kahwin. Tu sebab tu jadi bukan mahram tu. Kan. Okey. Dan waktu untuk mengucapkan kalimat tahniah tersebut adalah setelah terbenamnya matahari. Kalau kita ni selamat hari raya lah. Ucapan tahniah tu selamat hari raya lah. Kalau tiba-tiba hari raya ucap tahniah, pelik juga orang. Bukan budaya kita lah tahniah kan. Jumpa sama raya, tahniah Kenapa ni? Tak ada naik pangkat? Tak ada naik pangkat kan? Tiba-tiba tahniah. Tahniah ni ucapan selamat lah. Kalau kita selamat hari raya, maaf zahir batin. Kalau Arab banyak juga. Kullu am wa antum bi khair, minal a'idin wal faizin. Kan? Itu ucapan-ucapan dia. Kullu sanah wa antum tayyibun. Banyaklah. Jadi bila nak start ucap kalimah tahniah ni, setelah terbenamnya matahari pada malam hari raya. Jadi masuk 1 Syawal boleh dah. Adapun jika ucapan tahniah diucapkan sebelum terbenamnya matahari, tidak dia mendapatkan kesunahan tersebut. Awal sangat. Kita tu lah masalah dia. Kalau sale dekat kedai, Ramadan pertama dah ada lagu raya dah kan. Ucapan selamat hari raya kan. Awal sangat, belum sunnah dia. Contoh lafaz ucapan selamat hari raya, minal a'idin wal faizin. Apa maksud dia? A'id tu ada ya'udu, ulang-ulang. Semoga Allah mengulang Aidil Fitri ini. Maknanya umur kita panjang lah. Tahun ni dapat raya, tahun depan raya lagi, tahun depan raya lagi, tahun depan raya lagi. Biar berulang-ulang raya tu dapat ke kita. Kan? Wal faizin. Dan ulang pun bukan ulang jadi orang yang celaka lah. Ulang dalam keadaan orang yang golongan yang berhasil. Ramadan dia tu berjaya lah. Kan dapat pahala banyak, amalannya pun makin baik. Dan dapat keampunan daripada Allah. Itu Ramadan yang berhasil. Raya tu, kemenangan tu, menang itulah. Dan dianjurkan untuk balas ucapan tersebut. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah terima amalan daripada kami dan daripada kamu. Ahyakumullah li amsalih. Moga Allah hidupkan kamu pada hari raya berikutnya. Kullu am wa antum bi khair. Setiap tahun kamu dalam kebaikan. Ini semua balas-balas. Orang bagi balas lah. Terus. Faedah. Sebahagian daripada salafus soleh berkata mengenai makna ataupun hakikat hari raya. Ini kata hikmah. Laisal 'aid liman labisal jadid, innamal 'aid liman ta'atuhu tazid. Wa laisal 'aid liman tajammala bil lubs war rukub, innamal 'aid liman ghufirat lahu dzunub. Ini ada kawan-kawan kita buat nakal ni, dia tambah ni. Laisal 'aid liman labisal jadid, wa lais innamal 'aid liman zawjatuhu tazid. Dia tambah kan. Hari raya itu bukanlah untuk seseorang, bukanlah bermakna orang pakai baju baru. Tetapi aid itu liman ta'atuhu tazid. Tapi dia ni bunyi dia macam sajak sikit kan. Id belakang tu. Jadi dia ubah tu, liman ta'atuhu tazid tu dia tukar kalimah tu zaujatuhu. Raya tu bukanlah pakai baju baru, tapi raya tu hakikatnya adalah orang yang isterinya bertambah. Dia tukar kalimah zaujah kan. Bini bertambah. Kalau bini satu belum raya lagi lah. Kan masih puasa lagi. Ya, bini pun sedap. Biar tak raya sampai Abang Jamil, mam. Itulah.
Sampai Abang Jamil. Aduh, salah betul. Tu kawan-kawan ni kadang-kadang ialah dengar kata-kata hikmah laju jadi menambah. Walaisal aid liman tajammala bil lubs war rukub. Oh, rupanya tak buka. Innamal aidu liman ghufirat lahu zunub. Hari raya tu bukanlah untuk menghias diri dengan pakaian dan kenderaan. Bukan nak tayang tu. Kalau dulu-dulu macam tu lah, balik raya kan. Balik raya ni menayang kereta saja. Kita pun meleleh hari Leo tengok saudara mara bawa kereta kan. Kadang-kadang tu jenuh juga nak menerangkan anak-anak kan. Abah, kereta boleh buka pintu sendiri. Iyalah kata. Kereta kita pun boleh. Kan? Tu berdiri situ. Berdiri. Kita pun buka kan. Kan buka sendiri tu. Tak buat apa-apa kan. Kita bukakan pintu kan. Nak kereta tu buka sendiri boleh. Kita boleh buat kan. Bukakan untuk dia. Jadi kadang-kadang tu macam tu. Nak menunjuk-nunjuk. Jadi tidak. Bukan itu. Akan tetapi nikmat ataupun hakikat hari raya itu adalah untuk seseorang yang ghufirat lahu zunub, dosanya diampun. Okey, mudah-mudahanlah kita dapat keampunan semuanya. Amin. Terus sikit perhabis. Membaca takbir pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Pembahagian jenis takbir. Takbir ada dua. Satu takbir mursal. Mursal ni dia tak ada terikat dengan solat. Maknanya umum. Dia terlepas saja. Jadi takbir mursal ni apa? Adalah takbir yang dibaca pada hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Bila waktunya? Setiap waktu. Jadi mulut biar ratib dengan takbir je lah. Meskipun sebelum atau sesudah solat. Dan dibaca di semua tempat. Di rumah, di jalan, di masjid, di pasar. Di mana-mana baca takbir tu. Itu namanya mursal. Dan disunnahkan untuk mengeraskan suara. Maknanya baca kuat. Di jalanan ke, di pasar ke, di mana-mana sambil jalan Allahu Akbar, Allah baca. Itu takbir mursal bila-bila. Dan pembacaan takbir mursal ni waktu raya Aidil Fitri, bila berakhirnya waktu dia, dia start malam raya tu maghrib, sampailah dia melaksanakan sejuk punya solat sunat Aidil Fitri. Jadi tak lama pun, start maghrib malam raya sampai semayang raya. Jadi malam tu lah sebenarnya, malam raya tu lah kita hidupkan dengan takbir. Nak bancuh kuih ke, nak iron baju ke, nak pasang langsir ke, nak buat apa pun, waktu tu mulut takbir, tak ada masalah. Itu yang paling afdal. Sebab dia waktu tu takbir mursal, dia tengah setiap masa. Dan mengeraskan suara yang dimaksudkan di sini adalah khusus bagi kaum lelaki. Adapun bagi perempuan, maka makruh kalau ada lelaki ajnabi. Ada orang lain jangan dilengguk-lenggukkan lah. Suara tu di depan lelaki ajnabi. Lain halnya kalau di hadapan suami dan mahramnya. Memang dalam rumah kita sendiri. Tak apalah. Adik-beradik, anak-beranak. Tak apa, kuatkan suara. Maka sunnah bagi kaum perempuan untuk kuatkan suara ketika baca takbir. Begitu juga hukum bagi kaum perempuan tatkala membaca Al-Quran. Okey, itu ada disebutkan dia punya syawahid. Yang kedua, takbir mursal, tempat dia. Tempat dia ada pada dua tempat lah. Hari Raya Aidil Fitri dan Aidil Adha. Faedah, kedudukan takbir mursal dan muqayyad. Takbir mursal yang terdapat pada Hari Raya Aidil Fitri lebih afdal daripada Aidil Adha. Adapun takbir muqayyad dalam Aidil Adha lebih afdal daripada takbir mursal. Muqayyad yang mana? Yang terikat. Yang terikat dengan waktu sembahyang. Okey. Yang tu Hari Raya Aidil Adha lebih afdal. Sebab apa? Dia lama, 5 hari. 5 hari takbir muqayyad. Nanti kejap kita tengok bawah. Okey, waktu kalau yang takbir raya tadi tu kan sekejap je, maghrib sampai subuh tu je, sampai sembahyang raya tu je. Tapi kalau sembahyang raya 5 hari. Sebenarnya 6. Dia mula 9 hari Arafah tu. 10 hari raya, 3 hari tasyrik. 5 hari haji. Hari Arafah 9 Zulhijjah, 10 hari bulan Raya Haji, 11, 12, 13 hari menyembelih. Hari tasyrik. Jadi 5 hari tu. Berakhir dia bila? Asar hari kelima. Maknanya masuk maghrib dah masuk hari ke-6. Okey. Itu. Dulu-dulu kita pagi raya baru kita buat. Rupanya sunnah dia daripada subuh hari Arafah. Subuh 9 Zulhijjah. Jadi memang kita pergi pun sampai sekarang pun saya kalau pergi mana-mana surau, kadang-kadang ada tempat buat
ada tempat tak buat. Tapi dah banyak orang yang tahulah, dah banyak orang yang buat. Subuh 9 Zulhijjah, hari Arafah. Okey. Waktu takbir mursal ni kita dah tahulah tadi. Terbenam matahari maghrib sampailah sembahyang raya, ini menurut pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan menurut sebahagian pandangan ulama, dari terbenam matahari sampai datangnya imam untuk melaksanakan solat Idul Fitri. Yang pertama sampai imam datang, yang kedua pandangannya sampai sembahyang tu dilaksanakan. Dalil boleh baca ayat Quran. Yang kedua takbir muqayyad. Yang ni terikat dengan solat. Bila nak baca dia, takbir muqayyad adalah takbir yang dibaca pada hari raya Idul Adha, iaitu setiap selesai solat. Baik solat fardu ataupun sembahyang sunat. Yang ni je yang kita tak biasa. Kita ingatkan sembahyang fardu saja. Lepas sembahyang sunat pun sama, takbir lagi. Ada sembahyang je, duha, waktu duha contoh. Kita sembahyang duha. Lepas tu takbir lah lagi. Dia terikat dengan solat. Ada solat, ada takbir tu. Dalam 5 hari tu. Dalam 5 hari tu. Sama ada adaan ni tunai lah, atau qada. Sembahyang qada sama juga. Subuh tu dia bangun lewat. Tak tahulah pasal apa. Bangun pukul 8. Tak apalah. Nak buat macam mana? Dia tak berdosa lah, sebab memang tak sedar. Kan? Sembahyang subuh pukul 8. Subuh gajah. Nak takbir ke? Kan? Nak takbir ke? Satunya dia dah kena buat keputusan dah nak baca kunut ke tak kan? Pukul 8 dah sembahyang kat masjid. Kan? Kalau sembahyang 2 rakaat, orang boleh lah ingat sembahyang duha. Boleh pula dia kan angkat tangan baca kunut pula. Sah-sah orang kata ni main subuh. Jadi untuk menjaga maruah, jaga air muka, tak payahlah. Tak payah kunut lah. Kan. Tapi lepas sembahyang qada tu pukul 8, takbir juga, takbir. Okey. Ataupun solat jenazah, sama juga. Ada orang meninggal, kita pergi sembahyang jenazah, lepas habis sembahyang jenazah, takbir. Tak pernah buat kan? Tak pernah buat. Sebab dia solat juga. Okey, tempat dia takbir hari raya tak ada. Maksudnya sebab yalah, kalau ada pun waktu isyak je kan. Maghrib tu, kalau ada pun 2 waktu je lah. 3 waktu. Maghrib, isyak, subuh. Maghrib, isyak, subuh je yang orang takbir tu. Dia tak ada banyak. Waktu dia jadi 2 bahagian. Satu, yang tidak menunaikan ibadah haji. Ini saya dah sebutlah. Arafah, subuh hari Arafah. Ini menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Imam Rabli kata daripada waktu subuh, meskipun belum menunaikan solat subuh. Yang kata beza ni, seorang kata lepas semayang subuh menunaikan solat subuh. Yang satu Imam Rabli kata dah masuk waktu, dah boleh dah. Itu sikit beza. Keluar waktu asar hari tasyrik 13 Zulhijjah. Okey. Yang kedua, orang yang tunaikan haji bila? Masuk waktu dia daripada zuhur hari raya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qadaitum manasikakum, boleh baca dalilnya. Para ulama menjelaskan solat yang pertama kali dilaksanakan setelah amalan hari Arafah adalah solat zuhur. Jadi mereka wukuf. Orang haji, kita dekat sini kita disunatkan puasa. Orang yang dekat sana mereka akan wukuf di Arafah, yang buat kerja haji 9 Zulhijjah. Keluar waktunya sampai ketika akan melaksanakan solat subuh hari tasyrik 13 Zulhijjah. Ini kalau dia belum bertahallul daripada ihram haji. Kalau dia dah tahallul, maka keluar waktunya sampai waktu asar. Okey, itu boleh tengok dalil dia. Faedah yang kedua, anjuran untuk membaca takbir pada hari yang ditentukan. Dianjurkan untuk baca takbir Allahu Akbar ketika melihat hewan unta, sapi, kambing pada 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Sebagaimana firman Allah yang disebut dalam dalil surah Al-Hajj ni. Para ulama menjelaskan yang dimaksudkan dengan ayyamin ma'lumat adalah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah, iaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Jadi sebelum hari raya tu, kalau nampak binatang-binatang ni, sebab mereka ni akan dikorbankan lah. Jadi takbir Allahu Akbar. Tempat buat sembahyang raya ada 2 bahagian. Yang pertama, lelaki dan perempuan yang telah tua, yang lebih utama buat di masjid. Untuk wanita yang masih gadis ataupun muda, yang lebih utama adalah melaksanakan solat sunat Idul Fitri dan Idul Adha di rumah. Dan jika solat di masjid, maka hukumnya adalah makruh. Ini ada perincian lah. Orang muda tu sebab takut jadi fitnah.
Kalau tak berlaku fitnah, maka tak ada masalah. Jadi janganlah jadi sebahagian daripada fitnah itu. Kadang-kadang orang kaya kan, orang nak pergi semayang, pakainya Masya Allah. Dia pakai baju raya dah, baju raya kebaya ketat. Kan pening, pakcik-pakcik nak pergi semayang raya, pening je. Jatuh sorban dia. Tu jadi fitnah. Makruh tadi sebab itulah. Jadi orang jadi ni pula. Dia kata nak tengok awek cun ramai, pergi semayang raya masjid kot jalan tu. Jalan tu berderet, anak-anak dara pergi semayang. Jadi sambil-sambil pergi semayang raya tu boleh mengurat. Itu yang tak boleh. Fitnah. Lalu anak dara kan, 2-3 orang adik-beradik ramai perempuan, anak muda-muda belaka jalan, lalulah dekat kutu-kutu berahak ni. Dia tak semayang raya, duduk tepi-tepi jalan kan, tunggu orang pergi raya. Assalamualaikum, tak jawab dosa, jawab gatal kan. Jenuh dia fikir, mana satu nak jawab gatal pula. Tak jawab berdosa. Itu yang susah. Faedah perincian tempat laksana solat. Soal, mana yang lebih utama? Buat di masjid atau di padang pasir, tempat terbuka? Perincian hukum sebagaimana berikut. Yang lebih utama buat di masjid. Kalau area masjid cukup untuk tampung solat jemaah sunat raya. Kerana masjid paling mulia tempat lah, dan orang boleh buat iktikaf. Dan jika dikerjakan di padang pasir ataupun tempat terbuka, maka hukumnya makruh. Okey, hal ini menurut pandangan yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Sedang menurut pandangan sebahagian ulama yang lain, lebih utama dilaksanakan di tanah lapang meskipun area masjid cukup untuk menampung seluruh jemaah solat. Antara sebab dia tadilah, jadi orang-orang yang datang bulan pun dia boleh datang. Tempat terbuka, banyak ruang kosong, orang lebih ramai boleh datang. Masa kami di Mesir, biasanya semayang raya di stadium. Memang kita bawa sejadah, semayang atas padang di stadium. Kalau di Kahirah, masa saya duduk di Kahirah, di Suq Sayyarat. Dia panggil pasar kereta. Dia macam ada tempat kabut sale tu, tapi orang jual kereta. Tapi dengar-dengarnya baru ni saya dapat tengok, dia orang kata Suq Sayyarat tu pun dah untuk pembangunan apa dah, jadi dah tak ada lah. Dah tak ada dah. Tapi memang tanah lapang, jalan tar saja. Lapang. Macam parking stadium lah. Macam tu. Dan kalau kita pergi ke Madinah pun, Masjid Qamamah tu. Masjid Qamamah kalau kita pergi umrah, belah depan tu, belah kanan sikit. Kalau kita pergi pada nak masuk Babu Salam tu, jalan depan lagi. Jalan depan lagi, belah kanan kan ada Masjid Qamamah. Masjid Qamamah tu tempat Nabi semayang raya. Asalnya tak ada masjid pun, tanah lapang je. Nabi semayang raya di situ, dan waktu itu awan menaungi Rasulullah. Waktu panas kan. Jadi Qamamah tu maksud dia awan, masjid awan. Kenapa masjid awan? Sebab dekat situlah Nabi dinaungi, awan ikut Nabi, payung Nabi. Okey, jadi itu tempat semayang raya sebenarnya. Dah jadi masjid lah. Dah jadi masjid. Faedah 2, 3 masjid yang sunat dijadikan tempat solat Aidilfitri. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Madinah, yang ketiga Baitul Maqdis. Kalau pun tak cukup untuk tampung seluruh jemaah solat, itu kita tahulah memang yang paling afdal. Terlambat dalam penyaksian hilal Aidilfitri. Jika saksi yang melihat hilal Aidilfitri terlambat tak kala memberi kesaksiannya kepada hakim, maka perincian hukum solat sunat Aidilfitri sebagai berikut. Ini cerita jarang berlakulah, biasanya ahli falak kita dah letak dah. Jika orang yang melihat hilal memberi kesaksian sebelum zawal azan zuhur pada tanggal 30 Ramadan dan masih terdapat waktu yang cukup untuk berkumpul dan melakukan solat sunat Aidilfitri secara sempurna atau cukup untuk solat 1 rakaat, maka wajib bagi kaum muslimin di area tersebut untuk membatalkan puasa dan melakukan solat sunat Aidilfitri. Jika orang yang melihat hilal ni masuk Syawal lah. Dia duduk rasa dia 30 hari bulan lagi. Kan, tapi dia dapat tengok tu sebelum azan zuhur. Dan sempat tak nak buat sembahyang raya? Sempat buat, boleh sembahyang raya. Batalkan puasa, buat sembahyang raya. Yang kedua, kalau orang tengok hilal memberi kesaksian sebelum zawal pada tanggal 30 Ramadan dan tak ada waktu yang cukup, memang dah dekat-dekat zuhur sangat dah, dan kesaksiannya oleh hakim diterima sebelum terbenamnya matahari, sebelum maghrib, maka wajib untuk batalkan puasanya dan melakukan qada solat sunat Aidilfitri. Jadi solat sunat pun boleh diqada kalau tak sempat buat. Dan yang ketiga, jika memberi kesaksian setelah zawal,
dan kesaksiannya diterima oleh hakim setelah terbenamnya matahari maghrib, maka tak boleh batalkan puasanya dan dianjurkan untuk laksanakan solat sunat Idul Fitri pada hari berikutnya dalam keadaan adaan bukan qadaan. Okey, tak apalah. Perbezaan hukum antara solat sunat Idul Fitri dan Idul Adha. Dia compare. Semayang Syawal, semayang raya puasa, makan dulu baru semayang. Semayang raya haji, semayang dulu baru makan. Yang kedua, semayang raya puasa tak ada takbir muqayyad. Dia takbir mursal. Semayang raya haji takbirnya muqayyad 5 hari. Yang ketiga, semayang raya puasa sunat dilakukan berjemaah. Semayang sunat raya haji sunat dilakukan secara sendiri bagi jemaah haji. Kita kat sini semayang jemaah jugalah. Yang keempat, semayang raya puasa sunnah menerangkan tentang zakat fitrah pada khutbah solat sunat Idul Fitri, takut ada yang lupa. Dan pada hari raya haji sunat menerangkan tentang korban pada khutbah solat sunat Idul Adha. Korban bagi kita yang tak buat kerja haji lah. Okey. Habis. Alhamdulillah. Yang belakang ni adalah kumpulan doa-doa berserta dengan qasidah-qasidah di bulan Ramadan. Ni ada satu amalan para salafun salih, muka surat 260. Ni boleh kita buat malam, ini malam pertama bulan Ramadan, malam raya. Ini bukan, di malam pertama bulan Ramadan baca surah Al-Fat. Dah lepas dah pun. Tahun depan lah pula mudah-mudahan. Ya. Doa masuknya bulan Ramadan, niat-niat yang baik. Nanti kita baca doa muka surat 272 ni. Yang ni elok dibaca. Boleh ambil doa ni, baca setiap hari di malam-malam bulan Ramadan. Sebelum itu, muka surat 265 dulu. Niat-niat yang baik ketika berpuasa di bulan Ramadan yang dikarang oleh Al-Allamah Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur, hafizahullah. Okey, kita tengok sikitlah supaya kita dapat tajdid balik ataupun ingat balik niat-niat kita lah. Ya. Nawaina ma nawahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salafus salih min al-baitil kiram. Kami berniat dengan apa yang diniatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka surat 265. 265. Niat-niat yang baik ketika puasa. Kami niat apa yang pernah diniatkan oleh Nabi dan ulama-ulama salafus salih daripada ahli bait Rasulullah wa sahabatil a'lam dan juga para sahabat Nabi. Dan kami berniat qiyam bihaqqis siyam untuk melaksanakan hak, menunaikan hak-hak puasa ala wajhil ladzi yurdi al-malikul alam, atas perkara-perkara yang diredai oleh raja kepada al-malikul alam ni Allah Ta'ala lah. Dan kami berniat muhafazah alal qiyam, memelihara qiyamul lail, hidupkan malam. Wa hifzal jawarih anil ma'asi wal asam, dan untuk kami memelihara anggota daripada maksiat dan juga dosa. Dan kami berniat nawaina tilawatal Quran, untuk baca Quran. Wa kasratiz zikir, banyakkan zikir. Wa salati wassalam ala sayyidil anam, untuk selawat ke atas Nabi. Kami berniat tajannubal ghibah, untuk menghindari gumpat. Wan namimah, adu domba, batu api, belaga-belaga orang. Wal kazib, bohong. Asbabul haram, dan sebab-sebab yang menjerumuskan kepada haram. Kami berniat kasratus sadaqat, untuk banyakkan sedekah. Wa muasatal aramil, untuk memeluaskan belanja kepada para ibu-ibu tunggal. Wal fuqara, dan orang fakir. Wal aitam, anak yatim. Kami berniat kamal iltizam bi adabil Islam, untuk beriltizam dengan adab Islam. Wassalah fi jamaah, untuk semayang jamaah pada waktu-waktunya dengan tersusun. Dan kami niat dengan niat salihah, dengan apa-apa niat baik, nawaha ibadullahi salihun, yang pernah diniatkan oleh hamba-hamba Allah yang salih, fi ashril awail wal awsat wal awakhir, dalam 10 pertama, 10 kedua, 10 last. Wa lailatul qadri fi sairi layali wal ayyam, dan juga niat-niat mereka pada ketika mana mendapatkan Lailatul Qadar pada setiap malam dan siang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jadi ini niat-niat yang baik untuk kita ketika bulan puasa. Kita akhiri dengan kita baca doa pada muka surat 272. Yang belakang-belakang ni banyak doa-doa dan kasidah-kasidah, boleh dibacalah. Ini kalau terjemah satu-satu memang best. Pernah berniat nak terjemah doa-doa ni tapi tak sempat. Tapi memang
apa yang diminta di sini masya-Allah. Memang masya-Allah. Jadi boleh tengoklah. Hari raya boleh baca pada muka surat 302 lah, doa pada hari raya. Ini cicit baginda Rasulullah SAW punya doa. Panjang doanya. Masya-Allah. Okey, muka surat 272 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ilahi waqafa as-sa'iluna bibabika wa ladha al-fuqara'u bijanabika. Wa waqafat safinatul masakin ala sahili bahri karamik. Yarjuna al-jawaza ila sahati rahmatik wa ni'matik. Ilahi in kunta la tukrimu fi hadha syahri syarif illa man akhlasa laka fi siyamihi faman lil mudhnibi al-muqassiri idha ghariqa fi bahri dhunubihi wa athamihi. Ilahi in kunta la tarhamu illa at-ta'i'in faman lil 'asin wa in kunta la taqbalu illa al-'amilin faman lil muqassirin. Ilahi rabaha as-sa'imun faza al-qa'imun wa naja al-mukhlisun wa nahnu 'abiduka al-mudhnibun farhamna bi rahmatika wajud alaina bifadlika wa minnatika waghfir lana ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Secara ringkasnya ini adalah munajat. Wahai Tuhanku, aku berdiri di pintumu, aku fuqara, tak ada apa-apa di sisiku, miskin yang tenggelam dalam lautan kemuliaan Allah, mengharapkan dapat berjiran dengan orang-orang baik, dengan rahmat dan nikmat Allah. Ya Allah, kalau Engkau muliakan kalau Engkau muliakan orang-orang yang ikhlas pada puasanya pada bulan ni, maka mana bahagian orang-orang yang berdosa, yang cuai macam aku ni, yang tenggelam dalam lautan dosa dan juga zunubnya. Wahai Tuhan, kalau Engkau tak kasihi, kalau Engkau tak rahmati, belas kasihan ke kami, melainkan Kau bagi pada orang-orang yang taat saja, maka mana bahagian untuk orang yang bermaksiat macam aku ni. Dan kalau Engkau tidak menerima melainkan hanya orang yang beramal saja, maka mana bahagian orang yang lalai macam aku ni. Ya Allah, orang-orang puasa dah beruntung, orang-orang yang qiyam dah berjaya, orang-orang yang ikhlas dah selamat. Kami hamba-hamba-Mu yang banyak dosa, maka kami mengharapkan rahmat-Mu ya Allah. Berikanlah kami akan kebaikan, kebajikan daripada-Mu dengan kelebihan, anugerah. Ampunkan kami semuanya ya Allah dengan rahmat-Mu. Inilah doa yang kita baca. Kita mohon rahmat Allah Ta'ala semuanya insya-Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih semua yang bersama-sama daripada awal sehingga akhir dapat kita mengkhatamkan kitab kita dekat 300 muka surat. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada kebaikan kepada sesi daurah kita dan ada berbaki seminggu lebih lagi. Nanti kita tengoklah insya-Allah minggu depan kita nak baca, nak isikan sedikit masa kita sebelum kita bercuti raya dengan kitab apa, nanti kita bincang baliklah insya-Allah. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang bersama-sama.